Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi di dalam channel ini, kembali lagi dalam isu seterusnya. Ini satu lagi tangkapan yang benar-benar akan mengejutkan seluruh Malaysia. Terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, dan juga kepada seluruh Malaysia, pemimpin-pemimpin politik di Malaysia dan seluruh menteri. Seorang pegawai kanan menteri di dalam kerajaan akhirnya berjaya ditangkap. Ini pasti menjadi tangkapan yang amat mengejutkan. Siapa-siapa saja pun yang terpalit rasuah pasti akan dikenakan tindakan. Seperti apa yang pernah dinyatakan oleh Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, yaitu Tan Sri Azam Baki, membuat kenyataan siapapun yang terlibat dengan rasuah pasti akan disiasat. Tidak kira YB kah, Datuk kah, orang paling kaya di Malaysia kah, orang paling kaya di dunia kah. Kalau terlibat rasuah di Malaysia pasti akan disiasat. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, satu isu hangat ini, satu tangkapan yang amat mengejutkan, ataupun satu penahanan yang amat mengejutkan. Dari Malaysia Kini, artikel ini, Setiausaha Sulit Sivakumar pula ditahan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pegawai kanan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Kali ini tangkapan berkenaan dibuat ke atas Setiausaha Sulit Menteri Terbabit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan tangkapan itu kepada Malaysia Kini. Jadi tuan-tuan dan puan semua, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri telah mengesahkan tangkapan ini. Bagaimana pula dengan respon Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya ini sampai ke pengetahuan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mungkin kalau sampai pula sampai ke pengetahuan yang di Pertuan Agong, bagaimana pula respon yang di Pertuan Agong? Dalam artikel ini, seorang pegawai ditahan dan direman. Tapi saya tak pasti buat masa ini berapa hari katanya. Azam Baki bagaimanapun tidak memberitahu berapa lama suspek terbabit direman. Penahanan terbaru ini menjadikan sudah ada 2 pegawai kanan ahli Parlimen Batu Gajah itu disiasat agensi penguat kuasa berkenaan. Semalam SPRM menahan seorang pegawai kanan Sivakumar selain seorang ahli peniaga dari Ipoh berkaitan dengan dakwaan rasuah yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing. Difahamkan siasatan SPRM tertumpu kepada individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitannya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa yang timbul setelah saya melihat artikel ini, apa yang timbul dalam pemikiran saya, ini hanya pendapat secara pribadi. Adakah rasuah ini memang dilakukan oleh pegawai kanan tersebut ataupun Setiausaha Sulit V. Sivakumar sebagai Menteri Sumber Manusia, ataupun mungkin ada terlibat dengan menteri tersebut, ataupun mungkin hanya sekadar kemalangan. Jadi ini menjadi persoalan ramai. Tapi saya tidak tahu sebenarnya, itu hanyalah pendapat pribadi saya, sebab kita biasa membuat spekulasi, membuat andaian. Namun semuanya akhirnya kita menantikan keputusan dari penguat kuasa, keputusan yang rasmi. Jadi dalam artikel ini teman-teman semua, Sivakumar kemudian berkata dia tidak dapat memberikan sebarang komen lanjut kerana kes berkenaan sedang disiasat. Saya dan Kementerian Sumber Manusia akan memberi kerjasama penuh kepada agensi siasatan sekiranya diperlukan. Malaysia Kini difahamkan siasatan itu melibatkan kes rasuah bernilai RM97 juta. Ini satu lagi kes rasuah yang pasti amat mengejutkan. Jumlah RM97 juta bukan jumlah yang sedikit. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi isu yang masih menjadi pertanyaan ramai. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
yang kita lihat banyak penyokongnya, banyak yang mahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Setelah keputusan pilihan raya umum ke-15 yang lalu telah rasmi dikeluarkan, dan pada akhirnya sama ada PH dan juga PN tidak mempunyai kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan. Dan kita juga dapat melihat banyak gabungan parti, banyak parti yang telah menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang kita tahu, isu sebelum ini, di mana Parti Muda yang dipimpin oleh Syed Saddiq akhirnya membuat satu ulasan baru, satu kejutan baru, di mana untuk persediaan jentera pilihan raya negeri untuk PRN pada tahun ini, akhirnya kita masih menantikan apa status muda, Parti Muda di dalam Kerajaan Pakatan Harapan dan BN ini pada hari ini. Adakah muda memang tidak akan menyertai PH, ataupun PH memang akan menolak Parti Muda? Seperti yang kita tahu, muda memang mempunyai hasrat untuk menyertai PH. Berkaitan dengan PRN, muda masih menunggu jawaban PH. Artikel dari Malaysia Kini. Tuan-tuan semua, sebelum saya meneruskan ulasan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Dan juga boleh tekan like dan dipersilakan share dan subscribe. Saudara-saudara, adakah muda, persoalan yang pertama, adakah muda yang berhasrat mahu menyertai PH? Adakah PH akan menolak muda dan akhirnya muda menyertai PN? Ataupun mungkin Syed Saddiq akan membawa satu blok muda menyokong PN? Itu menjadi persoalannya. Melalui artikel ini, Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA menjelaskan parti itu hanya perlu menyelesaikan isu penyertaannya bersama PH sebelum membicarakan soal agihan kerusi bagi pilihan raya negeri PRN. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, sehingga kini MUDA tidak dipanggil untuk terbabit dalam soal agihan kerusi pilihan raya. Isu asasnya adalah penyertaan MUDA dalam Pakatan Harapan yang telah kita hantar sejak suku keempat tahun lepas, lama sebelum pilihan raya umum ke-15. Isu itu perlu diselesaikan dahulu kerana MUDA telah memaklumkan niat kita, dan apabila isu diselesaikan, lebih mudah rundingan dengan PH kerana kita sudah berada dalam gabungan itu. Jadi mengenai perancangan PRN Selangor, Parti Muda memang telah adakan perbincangan. Tapi kita nak berikan ruang kepada kepimpinan PH dan Majlis Presiden untuk respon supaya kita dapat buat keputusan yang baik secara bersama untuk menjaga keharmonian kerajaan perpaduan menurut Syed Saddiq. Syed Saddiq ditemui selepas sesi diskusi santai AUKU, apakah pengakhirannya di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Turut serta sebagai ahli panel Exco Pemuda PAS Nazrul Nazir dan aktivis politik Farhan Khairuddin. Jadi saudara-saudara, adakah dengan ini di mana PH yang belum memberikan respon berkenaan dengan penyertaan hasrat muda untuk menyertai PH? Adakah PH memang tidak akan menerima muda? Dan pada akhirnya muda pun mungkin akan berubah fikiran setelah sehingga hari ini belum terima jawaban. Jadi ini akan membangkitkan banyak lagi persoalan. Namun semuanya kita akan ketahui selepas ini. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.